tanah itu. Jadi saya tak tahu. Akhirnya saya tahu kata kambing itu dimakan kacang kawan tu. Dialah kacang makanan dia. Hari itu juga saya buat keputusan. Kata kawan saya, sebelum subuh pergi esok kamu jual semua kambing. Itu panjang jual. Tidak bermaslahat, kita jaga macam mana pun dia kambing lah cerdik dia sekolah. Kita pakai macam mana dia boleh keluar juga. Orang komplain nanti orang tu tuntut sebab kadang jual semua. Ni lah kes katakan haiwan makan padi ataupun kereta penyebab makan orang mati. Tadi macam Hendrik saya katakan bahawa maka ini adalah contoh tanggungjawab terhadap kecuaian yang dilakukan. Contoh perbuatan yang tidak dipersalahkan. Ini kita masuk kepada berlaku kejadian menyebabkan kerugian, tapi kerugian itu yang tidak usah, tidak payah, syarak tidak menyuruh diganti rugi balik. Contoh kita nampak ni, macam contohnya musibah yang berlaku, niat pun tidak ada, cuai pun tidak ada. Contoh, seorang membawa kereta. Dalam kereta ada 4 orang. Tengah-tengah dibawa, diserang sakit jantung, driver mati, kereta jatuh longkang, jatuh balik, semua mati. Maka orang itu tidak dapat disalahkan pada ajal, bukan kerja dia. Maka itu dikatakan bahawa penunggang haiwan ni driver atau pemandu kenderaan tiba-tiba mati ketika memandu. Lalu haiwan atau kenderaan tadi menyebabkan kemusnahan harta atau menyebabkan kematian, penunggang haiwan atau keluarga pemandu kenderaan tidak akan dipersoalkan. Tak apa-apa. Itu kemalangan, musibah menyebabkan kematian. Punca kematian dia kerana driver itu mati diserang sakit jantung. Maka keluarga yang terlibat, sama ada kereta melanggar orang luar, orang dalam tak tahu, orang luar tak tahu. Kereta langgar orang, dia dapati dia dah mati sebelum orang tu langgar, maka pihak keluarga tidak boleh menuntut bagi rugi kerana tidak ada siapa yang buat silap. Itu yang pertama. Yang keduanya, tidak payah ganti rugi juga bagi orang yang ada haiwan yang jinak. Tuan punya haiwan jinak ini mengembala ataupun membawa haiwan itu makan rumput di tempat biasa. Tiba-tiba ada orang yang mengejutkan, menakutkan binatang itu dengan pasang mercun bola, atau dia pergi menembak ayam dekat dengan lembu tu. Lembu pula fobia dengan senapan, meletup sahaja bertempiaran lagi, habis tanaman orang ataupun rubuh pondok orang dan sebagainya. Itu tengok orang yang buat tadi itu. Tuan punya binatang tidak kenapa, dia tidak cuak, dia hanya mengambil tempat yang biasa. Ada usul lain yang buat. Usul mana? Usul orang yang menggemparkan haiwan. Orang itulah nanti tengok, kalau dia cuak, dia kena bagi kita rugi. Jika dia tak cuak, dia tak tahu kata ada binatang, dia tak tahu. Dia memang tak nampak binatang sebelah. Cuma binatang yang biasa tak takut nampak, yang tu dia takut nampak. Maka itu dia tidak kena bayar ganti rugi. 2. Yang ketiga, yang bawah akhir itu, seorang pengembala melepaskan haiwan pada siang hari. Ini misal bagi
masyarakat Arab. Tak apalah sebab ada asal dia. Biasanya siang hari masa orang menjaga haiwan untuk diberi makan di tempat-tempat beri makanan. Kalau orang yang ada kebun, siang hari dia jaga. Orang ada kebun, ini Arab punya kebiasaan, tapi kita ambil sebagai asal hukum. Orang menjaga haiwan, jaga ternakan pada siang hari. Orang yang menjaga kebun pun dijaga pada siang hari. Kalau orang dilepas lembu itu pada siang hari tanpa niat untuk memberi makan kepada orang yang sebelah atau merosakkan tanaman sebelah, tiba-tiba tuan punya kebun itu tidak menjaga kebun dengan baik, binatang makan, maka tuan punya binatang tidak kena baik ganti rugi. Tidak kalau dia lepas malam. Kalau binatang orang lepas siang, malam orang kebun, dia lepas malam. Dia lepas malam, yang jaga kebun tadi pun tidak jaga kebun daripada malam hari, binatang pergi makan, maka dia bertanggungjawab dan kena bayar balik kerugian. Dia dikatakan seorang pengembala melepaskan haiwannya pada siang hari dan membawanya ke jalan yang biasa dilalui, lalu haiwan itu musnahkan tanaman atau sebagainya yang berada di tersebut, pemilik haiwan tidak akan dikenakan membayar ganti rugi. So, pulang oleh poinnya, kebiasaannya orang mengembala, orang menjaga haiwan siang hari, kawan tuan yang jaga yang ada tanaman lah, kena jaga tanaman dia. Sebab siang orang jaga siang, malam orang tak jaga, binatang kena kubur malam. Tapi kau ni terbalik, malam dia lepas. Bila dia lepas malam, maka dia wajib membayar ganti rugi. Itulah sampai kepada yang tak kaedah dalam menentukan sesuatu tanggungjawab. Hari ini ada 3 kaedah. Ada 3 kaedah Islam membuat garis panduan bagaimana nak mentakdirkan, nak menentukan jenis-jenis ganti rugi. Yang pertamanya, kalau tindakan seorang itu memudaratkan orang lain. Kalau tidak berlaku kemudaratan, tak timbul ganti rugi. Mesti buktikan dahulu orang itu telah rugi, telah mudarat berlaku ke atas harta benda dia, ataupun ke atas diri dia, ataupun maruahnya, apa sahaja. Kalau berlaku kemudaratan, tanggungjawab akan dipikul oleh orang yang secara langsung menyebabkan kemudaratan kepada orang lain. Itu satu poinnya, berlaku kemudaratan perlu kepada ganti. Satu. Yang keduanya, tanggungjawab tidak akan dipikul oleh pihak yang menjadi punca tetapi tidak melakukan secara langsung. So, punca macam kes yang hidup berlaku, baru ni berlaku lagi. Anak ambil pistol ayah, tembak, kawan mati. So, punca kematian pistol. Tuan punya pistol ayah, yang mengambil pistol anak. Tengok filem koboi sangat, tembak, meletup, mati. Tengok pada pistol itu letak tempat yang selamat, yang budak tak boleh ambil kan? Atau main pistol letak atas katil, atas meja. Kalau letak tempat yang tidak selamat, tempat yang boleh budak ambil, maka timbul kecoyan. Kalau disimpan pistol itu tempat yang selamat, ada safe-nya, ataupun atas almari dan sebagainya, budak ni nyakai kerabat juga almari dan sebagainya, barulah lepas tanggungjawab bapa. Tapi kalau puncanya orang itu yang tanggungjawab, tengok
Kalau dia tidak kalau dia tak cuai, dia lepas. Jika tidak ni, maka dia bertanggungjawabkan. Yang akhir sekali ini, kalau berlaku sesuatu itu di luar daripada kawalan dia, berlaku kemudaratan, berlaku musibah atas perbuatan seseorang, tetapi di luar kawalan dia. Contoh, dia gunakan kayu balak untuk diletakkan sebagai pagar. Tiba-tiba berlaku banjir. Ini banjir kantan lah. Berlaku banjir, menolak kayu balak itu, meredah rumah orang, orang mati kerana kayu balak tu. Maka orang yang meletak punca kayu balak tadi, yang meletakkan itu, dia tidak bersalah kerana bukan dia, walaupun dia penyebab letak kayu balak itu tu, tapi kebiasaannya tidak akan berlaku kemenangan. Kerana banjir besar terlampau, maka berlaku kemenangan, maka dia tidak bertanggungjawab kepada apa yang telah berlaku. Kesimpulan dia mudah, bahawa laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahzab ayat, yang bermaksud apa sahaja yang dilakukan oleh seorang manusia atas usahanya sendiri, dia akan dibalaskan apa yang dibuat. La maka sahabat, kebaikan yang seorang itu buat, dia akan dapat balik kebaikan. Wa 'alaiha ma kasabat, musibah, bencana, dosa yang dibuat, dia bertanggungjawab. Namun demikian ujung itu, la tu'akhizna, ya Allah, janganlah kamu mengambil kira kesalahan yang dibuat secara tidak sengaja. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih, ya Allah, janganlah kamu bebankan ke atas kami bebanan sampai kami tak tertanggung. Ujung tu, ya Allah, ampunilah kami, maafkanlah kami kekuatan yang kurang. So, itulah dia asas kepada tanggungjawab. Sama ada dunia pun kita bertanggungjawab, akhirat lebih lagi bertanggungjawab. Itulah bab yang ringkas malam ini. Kita masuk kepada bab yang mustahab, iaitu bab yang kedua, pemberontak dan hukumannya. Ini suatu bab PK yang membincangkan tentang adanya golongan-golongan tertentu dalam masyarakat Islam. Di pokoknya dalam masyarakat Islam ataupun dalam dunia Islam, pemerintah Islam, ada golongan yang tidak bersetuju dengan pemerintah Islam, maka berlaku pemberontakan. Istilah yang dipakainya adalah pemberontakan, asalnya bughah. Quran sebut wa in baghat, ada makna ukhra, ada makna bagha. Al-baghyu makna dia az-zulm, kezaliman. Bughah, orang-orang yang zalim, yang tidak bersetuju dengan pemerintah Islam, lalu mereka mengangkat senjata. Mereka buat kumpulan, buat geng, buat pasukan,
apa sajalah. Kalau hampir dengan senang faham, hampir Malaysia yang berlaku di Lahad Datu tu, itu contoh bagi makna borak. Kalau kita letakkan Malaysia sebagai sebuah, kalau kita letakkan Malaysia sebuah negara Islam, itu borak. Kalau senang kita nak faham, katakan pada zaman awal Islam, zaman Nabi tak timbul, tak ada borak. Abu Bakar sudah mula ada golongan orang yang sengaja tak mau taat kepada pemerintah dengan tidak membayar zakat. Jadi itu contoh bagi permulaan borak. Tapi sekarang tak bayar kan? Tak bayar sahaja, belum lagi borak lagi. Jika mereka mengangkat senjata, ada syarat-syarat dia, maka mereka dipanggil borak. Lain lagi, konteks Syria sebagai contoh. So, pemerintah melaksanakan dasar pemerintahan yang pada pandangan bang besar rakyat, kezaliman berlaku ke atas rakyat. Nak ubah kerajaan dengan cara yang halal, tak ada. Pemerintah menggunakan dasar daripada ayah memerintah, anak memerintah, cucu memerintah, cicit memerintah. Maka orang lain langsung tidak ada peluang. Tegur tak boleh, tegur tak boleh. Kalau tegur juga dalam. So berlakulah akhir tindakan. Orang ramai telah mengangkat senjata. Di segi istilahnya itu dipanggil borak. Cuma nak tengok balik pula ada beberapa asas yang mereka itu dipanggil borak. Borak halal darah. Kalau bukan borak, darah mereka tidak halal. Itu asasnya. Maka dalam Islam ada bab yang dipanggilkan pemberontakan dan hukumnya. Siapakah dia pemberontak? Ialah sesiapa sahaja yang melampaui had yang sepatutnya dipatuhi. Di perkataan bagha itu maknanya bagha, baghiyah, zalama. Dia melakukan kezaliman. Zalim apa dia? Dia melanggar batasan-batasan kebiasaan, melanggar undang-undang. Itu tadi saya katakan contoh. Dalam bahasa Arab dia disebutkan sebagai itu boh dan al-baghi pada asalnya bermaksud zalim. Apa yang dimaksudkan dengan boh ialah pemberontak di sini ialah kumpulan umat Islam yang menentang pemerintah Islam dan melanggar perintahnya atau menghalang hak ataupun hak Allah ataupun hak manusia. Itu perkataan yang senang dipaham. Pemberontak di sini maknanya ada kumpulan, ada orang yang tidak patuh kepada undang-undang negara, undang-undang Islam. Dia cuba nak menghalang undang-undang Islam ataupun sengaja nak melanggar hukum Islam, nak menggugat ketenteraman awam. Itu dipanggil, istilah asalnya maknanya borak. Hukumnya zalim adalah hukum dia haram pada asasnya. Sebab nanti kita jumpa contoh-contoh lain yang kita akan nampak dia. Kalau pemerintah zalim, pemerintah tidak melaksanakan kewajipan, pemerintah tegang-tegang menginanyai orang dan sebagainya, maka dalam Islam ada kaedah la darar wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan orang. Kita pun tidak boleh orang mudarat, kita pun jangan mudaratkan orang. Ad-darar yuzalu. Kemudaratan mesti dihapus.
Okey, sebab itu maka asasnya, hukumnya apabila wujud pemberontakan, maka mana yang dinyatakan di atas oleh mana-mana kumpulan umat Islam, pemerintah Islam wajib berusaha menghantar wakil untuk bertanya tentang kenapa mereka berbuat demikian. So asasnya pemerintah Islam bila sudah mengetahui melalui SB ke, melalui bukti nyata ke, satu puak dalam negaranya sedang merancang, telah melakukan, ada tanda melakukan benda-benda menyebabkan pemberontakan, pemerintah tidak boleh dengan terus-terus memerangi orang itu. Dengan lain bahasa, darah mereka masih lagi haram. Semata-mata mencuba ataupun telah ada satu pasukan, memang mereka ini bertujuan untuk memerangi pemerintah. Pemerintah tidak boleh terus pergi menyerang mereka, tetapi pemerintah wajib menghantar perunding. Pemerintah wajib menghantar perunding. Perunding itu nak tahu kenapa yang mereka memberontak. Berontak pasal minyak turun, barang tak turun. Contoh. Berontak pasal cukai naik, gaji tak naik. Itu boleh perunding. Yang penting, poin tadi yang penting, menghantar wakil untuk bertanya tentang tuntutan mereka dan urusan pemerintahan yang mereka tidak senangi. Maknanya mesti diselesaikan dahulu dengan cara perundingan. Tak sekali, dua kali, mesti dibuatkan penyelesaian melalui itu. So ini sama Abu Bakar bila dia dengar mengatakan ada orang yang membantah dia tak bagi zakat, dia hantar beberapa sahabat pergi ke kumpulan tu. Kenapa tak bagi zakat? Hujah mereka pada ketika itu, zakat itu diwajibkan oleh Muhammad kepada kami. Muhammad wafat, zakat tahu je. Tapi adakah maknanya sembahyang pun kamu tengok kepada Muhammad wafat, kamu tak sembahyang? So dia hujahkan. Ada contoh lagi. Sebab itu maka itu pokoknya. Sekiranya tidak, atau mereka tidak menyatakan sebab tentangan. Kalau memang tidak ada sebab, cuma sengaja tanpa suatu sebab yang nyata yang mereka nak menentang kerajaan, maka orang itu lain barat dah malu. Kalau mereka dah nyata memang jadi al-baghyu, maka mereka disuruh balik taat, tak taat, maka mereka boleh diperangi. Maka darah mereka ketika itu menjadi halal. Kalau tidak, darah mereka haram. Namun demikian ada syarat memerangi pemberontak. Ini bukan semua orang yang membantah kerajaan, menolak sistem kerajaan, nak mengubah kerajaan, bukan kesemua orang. Malah kadang-kadang mereka sepatutnya disokong dan dibantu. Sama kes, lebih kurang sama kes Libya, kes Syria. Pada orang yang melihat cara pemerintah rakyat dia, bila ada suara menentang saja memang sah ditangkap.